Ni lah al-qasru. Al-qasru ni maksudnya maksudnya ringkas, maksudnya iktisar maksudnya ringkas, ataupun qasir kalau dalam jarak tu maksudnya pendek. Okey, kalau dalam macam apa? Macam satu perkataan mudhaf ke apa, qasru al-milku. Maksudnya istana, macam tu. Tapi kalau dalam fiqh gunanya qasru ni, qasar ni solat qasar, solat yang dipendekkan. Okay, macam tu. Maksudnya nak cakapkan qasru ni maksudnya benda yang pendek lah. Dan benda yang pendek ni untuk ringkaskan. Kan kalau pendek mesti sebabkan kita nak ringkaskan lah, macam tu. Okay, lepas tu al-qasru. Qasru ta'rif dia takhsis amrin bi akhar. Maksudnya mengkhususkan amrin ni bi akhir, dengan akhir benda tu, tapi dia mengkhususkan maksur dengan maksur alaih. Maksudnya qasru ni benda ni kan ringkas pendek. Sebab apa? Sebab nak mengkhususkan. Macam tu lah. Lepas contohnya lah, contoh ayat kan, saya suka buah kecuali apple. Kan benda tu kan ringkas, dan benda tu ringkas, dan sebab mengkhususkan apa yang dia tak suka, apa kecuali yang dia tak suka tu, kecuali apple lah, macam tu. Lepas tu kalau yang apa yang dikhususkan tu maksudnya ialah maksur alaih. Dia ada maksur dengan maksur alaih, macam tu. Lepas tu kalau lepas tu dengan jalan dengan banyak cara. Okey, cara kos pendekkan ni dia sama ada guna nafi dan istisna, sama ada guna inama. Inama ni adatul hasri, adatul hasri, macam tu, ataupun dia guna ataf yang gunakan la, bal, lakin, macam tu. Okay, kita tengok bentuk pertama, an-nafi dengan istisna. Dan bila nafi dengan istisna ni maksur alaih dia selepas adatul istisna tu. Okay, contohnya macam ni, la yafuzu illa al-majaddu. Aku tak tahu lah baris ni salah, maaf lah. Baris aku tak tahu. La yafuzu illa al-majaddu. La ni kan adatul nafi, illa ni kan istisna. Jadi kalau kita tahu selepas istisna tu lah maksur alaih. So al-majaddu ni lah maksud alaih, kan kena selepas istisna kan. Kalau ni istisna tu bukan kecualian, ini nafi, macam tu. Okay, bentuk kedua inama. Inama ni mestilah maksud alaih dia maksud alaih dia di hujung ayat. Okay, contohnya inama al-hayatu ta'mun. Maksudnya inama ni bukan maksud sesungguhnya tau. Inama ni maksudnya hampir hanya hidup itu penat. Okey, yang mengkhususkan ni apa? Nak mengkhususkan yang hidup tu memang penat. Tu dah benda khususnya penat, macam tu. Okey, sini kita ada sikit nota. Inna maksudnya untuk taukid, dan maksud inna tu ialah sesungguhnya. Inna tak sama dengan innama, sebab innama maksudnya hanya, dan innama ni sebenarnya dari inna tambah ma jadi innama. Maksudnya innama ni maksudnya hanya, memang hanya. Dan inama ni sebenarnya kan adatul hasri kan. Adatul hasri. Adatul hasri ni benda yang macam adat lah, macam perkataan yang gunakan untuk tak ada benda lain, memang nak tujukan benda tu je. Okay, jadi adatul hanya hidup tu penat. Okay, maksudnya kat sini nak mengkhususkan penat tu. Macam tu. Inilah maksud alaih dia, macam tu. Okay, yang kedua ialah ataf. Ataf ni bila menggunakan la, bal, lakin. Okay. Tapi dia bukan macam sebelumnya selepas ni macam tu. Dia macam ni. Dia kena tengok keadaan ayat jugalah. Bumi bergerak tak pegun. Okey, sini kan cuma ada ataf je kan. Bila ada ataf je, jadi kalau ada ataf je, maksudnya sebelumnya itulah maksur alaih. Macam tu. Okay, sebelumnya itulah maksur alaih. Contohnya macam bumi bergerak tak pegun. Jadi bumi bergerak tu lah bergerak tu kan kan mutaharikah ni kan. Ini kan ataf kan. Jadi kalau tak ada adatul nafi, macam ni, tak ada adatul nafi sebelumnya, dia ada macam ataf je. Sebelum ataf ni lah maksud alaih, iaitu bumi bergerak. Okey, nak pendekkan cakap bumi tu bergerak. Okey, dah tu je.
Kalau nak ayat panjang ni, bumi tu bergerak tak pegun. Okey, jadi kalau kita qasru, maksud alai dia tu bumi bergerak, berputar pada paksinya, contoh berputar, bergerak macam tu lah. Okey, macam tu. Ringkaskan itulah qasru, nak ringkaskan macam tu. Pendeknya ayat tu sebab nak ringkaskan, sebab nak khususkan macam tu. Lepas tu kalau lah contoh ayat tu ada tu nafi, dua ayat ni kan ada tu nafi, lepas tu dua ni kan ataf. Okey, tak bumi bergerak, bahkan tak bumi pegun, bahkan bergerak. Okey, kat sini kan ada tu nafi. Jadi maksud alai dia mana? Maksud alai dia tu selepas ataf. Jadi pula bumi tidak bumi pegun, tetapi bergerak. Sinilah mutaharikah ni lah maksud alai. Maksud alai dia tu benda yang macam benda yang dikhususkan tu, benda yang dipendekkan, dikhususkan apa benda bergerak tu macam tu. Okey, contohlah kan kalau ayat ni yang kita buat al-ard mutaharikah. Al-ard mutaharikah. Bumi bergerak, berputar. Jadi benda tu kan dah ringkas, dah pendek, dah kita pun faham macam tu. Tapi kalau ada tu nafi, tak bumi pegun. Jadi tak bumi pegun maksudnya bumi tu tak statik lah, maksudnya bumi tu bergerak macam tu. Dia boleh je guna sama ada macam ni, sama ada macam ni, tapi macam tu lah. Ringkasnya macam tu lah bila kita buang ke ataf ke macam tu. Okey, untuk yang kelima ialah miqdam. Miqdam ni dia macam ni. Kan dalam ayat Allah, kan dalam ayat ada ismiyah, fi'liyah. Jadi kalau ismiyah kan tak ada khabar, tak ada khabar kan. Tapi kalau ismiyah dia ni, khabar dia dekat depan tambah mubtada dia. Ya, tak khabar tambah mubtada, dan khabar ni lah miqdam, nau miqdam, dan khabar ni lah maksur alai. Macam tu tau. Okey, itu macam tu. Tapi contohlah ini ayat ismiyah, macam ni kalau ayat fi'liyah pula. Kalau ayat fi'liyah macam ni. Contohnya akala al-aruza. Ini kan fi'il, akala fi'il, ana fa'il, fi'il akala fa'il, ana al-aruza maf'ulun bih kan. Jadi kita terbalikkan, miqdam ni dia terbalikkan lah. Maf'ulun bih kat depan, akala fi'il fa'il. Jadi al-aruza ni lah kan al-aruza ni kan khabar kan, maf'ulun bih tu kan. Betul lah. Ni kan maf'ulun bih sebab ini ayat fi'liyah. Ni fi'il fa'il maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni sebab dia tukar tempat tu, jadi benda ni lah miqdam, dan benda ni lah maksud alai. Jadi nanti kalau ayat tu kalau panjang tu, kalau khabar tu panjang, tulis je khabar tu. Contohnya macam ni. Inilah kan ala ar-rijali al-amilina nathni. Okey, ni ayat ismiyah. Nathni mutada. Ala ar-rijali amilina khabar. Kan mutada khabar. Tapi bila kita pendekkan, kita tukarkan khabar di ke depan, mutada di ke belakang. Yang mana maksud alai dia? Maksud alai dia ialah khabar ni, dan nau dia jenis miqdam. Macam tu je. Lepas tu buat latihan. Contohnya lah macam ni kan. Innama, hanya takut Allah dari ibadah ulama. Hanya siapa yang takut Allah ni? Siapa yang hanya takut Allah ni? Iaitu ulama tu. Macam tu lah contohnya. Kalau sorry lah kalau tak faham ke apa. Okey, itu saja daripada saya.